Okey. Masih lagi slide seterusnya masih lagi berkenaan tentang punca, tapi punca yang kita nak cari ini adalah dengan menggunakan kaedah punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Cikgu percaya anda dah ada basic tentang ni, macam mana nak mencari guna pemfaktoran menggunakan kalkulator. Okey, pastikan ada kalkulator. Seperti dia ajar dalam muka surat 21 dalam buku teks, dia ada bagi tips macam mana step nak menggunakan kalkulator. Tekan mode 3 kali. Okey, nanti dia akan keluar EQN. Awak tekan nombor 1. Lepas tu dekat kalkulator tu dia ada bahagian yang bulat tu kan, dia ada tulis replay tu. Okey, tekan simbol ke kanan. Lepas tu nanti dia akan keluar degree. Degree tekan 2. Degree tu bermaksud kuasa. Kuadratik kan kuasa 2, sebab tu kena tekan nombor 2. Nanti dia ada keluar A. Okey, pada tekan nombor 2 dia akan keluar A. Nanti kita masuklah berapa nilai A. Sama dengan. Nanti dia keluar huruf B pula. B tu nanti kita masukkanlah nilai berapa. Dah masuk nilai, tekan sama dengan. Dan dia keluar huruf C pula. Nanti adalah keluar jawapannya. Okey, mari kita tengok macam mana cara nak menentukan latihan 1, menentukan punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, mula-mula kita kena kenal pasti A dia adalah 1. Nombor di depan X kuasa 2. Kalau tak ada nombor dia 1. Itu B. B tu depan X. Negatif 5. Bukan 5 saja, negatif 5. C tu yang belakang sekali adalah 6. Yang nombor saja, tak ada huruf kan. Kan ni bentuk AX kuasa 2 ni kuadratik kan. Ni A dia, B yang tengah, C yang belakang. Okey, kita pun masukkanlah guna mode. EQN 1. Tekan ke kanan, degree 2. A dia masukkan 1. Sama dengan dia keluar B. B masukkan negatif 5. Dia keluar C. C masukkan 6. So, dekat kat jawapan, kita tulis dulu jawapan dulu. Korang-korang kita kira sendiri. Tetapi dengan menggunakan bantuan kalkulator. X3 tekan sama dengan lagi. Dia ada 2 jawapan. So, X2 dia adalah 2. Dan kita mulakan daripada bawah. Tulis jawapan dulu. Baru kita buat kurungan. Pemfaktoran dia mesti dalam kurungan. Dan samakan dengan sifar. Kosong. Apa nombor yang nak perlu kita tulis dalam kurungan? Dia seakan-akan macam jawapan tu. Cuma tukar simbol sahaja. Okey, X. Kan yang bawah ni positif 3 kan? Dia jadi tolak 3. Macam tu. Okey, yang bawah pula. Yang sebelah kanan pula. Ni positif 2, dia jadi tolak 2. Kalau nombor jawapan tu negatif 2, kita tukar naik atas jadi tambah. Inilah dia kaedah pemfaktoran. Okey, kita dapat daripada jawapan daripada kalkulator. Kita tinggalkan ruang kosong kat atas, baru kita patah balik buat kurungan. Okey, jangan buat kurungan kat bawah. Jawapan dia kat bawah, baru kita buat kurungan di atas. Okey, mari kita tengok contoh nombor B, huruf B. Pastikan syarat dia, kalau nombor 1 ni, dia dah memang dalam bentuk kuadratik kan. AX kuasa 2 dah cantik dah susun. Tolak 5X tambah 6. Kalau yang ini belum lagi. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena jadikan dia dalam bentuk kuadratik. Okey, macam mana nak buat bentuk kuadratik ni? Okey, pastikan di sebelah kanan tu kosong. Baru kita boleh tekan kalkulator. Kita alihkan 2 ni. Okey. Dia bahagi ni kan, bahagi pindah ke kiri jadi darab. Yang ni pun darab. So 2 darab X kuasa 2 akan dapat 2X kuasa 2 tambah 7X. Okey, kita ambil yang atas saja. 2 tu kita dah alihkan kiri dan kanan. 2 darab 2 dapat 4. Belum lagi, belum cantik lagi, belum ungkapan kuadratik sebab yang belakang mesti sifar. So, kita pindahkan. Kuasa 2 memang kat depan. Yang tengah-tengah mesti X. Yang nombor saja tu kena pindah ke sini. Bila kita pindah, yang tambah jadi tolak. Simbol akan bertukar. Ni barulah kita namakan dia macam
ungkapan kuadratik, persamaan kuadratik yang cantik, barulah kita tekan kalkulator, ulang balik, mod 3 kali, equation 1, degree 2, A dia. Ni A dia. A dia 2, B dia 7, C dia negatif 4. Okay, A dia 2, B dia 7, C nya negatif 4. Jadi kita dapat jawapannya, dia tak nak perpuluhan. Jadi dekat kalkulator, kalau kira dia 0.5, awak tekan shift ABC. Terus dia tukar 1/2. Okay, tu baru 1. Tekan lagi sama dengan. Dia dapat negatif 4. Okay, ni tadi cikgu tekan shift, lepas tu simbol ABC tu. Nak tukar kepada per. Asalnya 0.5. Okey, dah dapat jawapan. Kita naik ke atas, buat 2 kurungan, samakan dengan sifar. Okey. Yang ini dia kalau dia pecahan lain sikit 2 ni kena darab di atas jadi 2x. Ni kalau kes pecahan. Lepas tu ni kan atas dia kan positif 1. Bila positif 1 kita tukar jadi positif jadi negatif 1. Tu cara tulis untuk pecahan. Okey. Yang di sebelah kanan ni, nampak kan? Dia ni apa? Bukan pecahan. Jadi kita tukar simbol saja. Yang tolak jadi tambah. Nombornya sama. Inilah bentuk pemfaktoran. Okey. Mari kita lihat contoh C. Ini pun bukan persamaan kuadratik, tak cantik. Bukan bentuk macam ni. So, kita kena buat kerja lah sikit. Kalau yang macam ni, kena darab silang. X darab, kita buat kurungan darab tu kurungan. Yang ni 2 darab ni. Yang single tu, kita letak kat luar lah, senang. So, kita darab masuk, X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 4, negatif 4X, 2 darab 5, 10X, 2 darab negatif 24, dapat 2 darab 24, dapat apa? 48. Pun tak cantik macam ni lagi. So, kena susun X kuasa 2 kat depan. Lepas tu tengah-tengah dia mesti X sahaja. Okey, ni 4X. Ada lagi tak X? Ada dekat belakang. Yang belakang pindah jadi simbol jadi bertukar. Yang negatif 4X tu kita tak tukar simbol sebab dia dah memang duduk kat depan. So, 10X tukar ke depan jadi negatif 10X. Lepas tu dah habis nombor saja. Adalah nombor dekat belakang ni. Tapi dia duduk belakang pun kena pindah. Yang tolak jadi tambah. Bila pindah je, operasi simbol tu bertukar. Belakang dah jadi kosong. Sebab semua dah pindah ke depan. Tak cantik. Sebab bila cantik dia ada 3 benda je. Kita ada A, B dan C. Tapi ni ada 4 ni. Nampak 1, 2, 3, 4. Jadi yang mana boleh kita selesaikan? Ni. Sebab X kan adik-beradik yang sama. So kita tekan kalkulator. Negatif 4 kita ambil nombor dia. Negatif 4 tolak 10. Kita akan dapat negatif 14X tambah 48. Ini barulah dah cantik. Dalam bentuk kuadratik. Persamaan kuadratik. So kita boleh gunalah mod equation 1 degree 2, A dia adalah 1. Okey, masukkan B dia bukan 14, negatif 14. C dia 48. So, kat kalkulator X sama dengan 8. Satu lagi X sama dengan 6. So, jangan lupa buat kurungan di atas. Sebab kita dapat dengan bantuan kalkulator. Sepatutnya kita kena kira sendiri. X tolak 8. X tolak 6. Dia mesti berlawanan simbol. Okey, next.
Nanti mohon salin dalam buku mat 1. Okey, ni 2 contoh yang terakhir. Kalau kes yang macam ni, ni pun tak cantik. So, kita banyak sikit kerja dia. Kena kembangkan. Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab 1 adalah positif Y. Yang ni pula 2 darab Y, positif 2Y. 2 darab 1 dapat 2. Okey, yang ni pun nampak saja kurungan tu kena darabkan. 2 darab 11 adalah 22. Dan kita susun. Y kuasa 2. Kalau tadi X, ni Y. Okey, tambahkan. Ni Y dengan Y ni nak settlekan terus pun boleh. Y dengan Y ibaratnya 1 tambah 2. Kita ambil nombor kan. Jadi 3Y. Ada lagi tak Y? Ada kat belakang ni. Pun kena pindah ke depan. Sebab kita nak susun. Mula-mula Y kuasa 2. Lepas tu Y sahaja. Bila dia pindah ke depan dia jadi tolak. Lepas tu nombor sahaja. Okay, kita nampak kat sini ada nombor kan. Kat depan kalau yang nombor tu dah memang duduk depan salin balik. Ada lagi nombor saja kat belakang pindah. Bila pindah kena tukar simbol. So yang belakang semua dah pindahkan jadi kosong. Ni ada berapa sebutan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak 3 je. So maksudnya ada benda yang boleh kita settlekan. Y dengan Y. So tekan kalkulator 3 tolak 2 akan dapat 1. Bermaksud 1Y kan. Kalau 1 tu kita tak tulis lah nombor je. Kita tulis Y sahaja. Okey, ni pun nombor dengan nombor kita boleh settlekan. 2 tolak 22 akan dapat negatif 20. Ini barulah bentuk kuadratik yang cantik. A dia 1, B dia 1, C dia negatif 20. Jawapan akhir dia kalau tadi X. So, ni sebutan Y, kena tulis Y lah. Y1 berapa, Y2 berapa. Tapi cara nak dapatkan dia masih boleh menggunakan kalkulator. Mod. EQN 1, degree 2, A dia 1, B dia 1, C dia negatif 20. Dekat kalkulator memang dia keluar X lah. Tapi kita kena tulis Y. Okey. Tu jawapan daripada kalkulator. Then kita buat kurungan. Samakan dengan sifar. Y tolak 4. Kalau tadi X, ni Y lah. Yang tolak tukar jadi tambah. Okey, boleh. Okey, untuk yang ini pula, kalau kita tengok. Okey. Kita comparekan. Dia dah macam bentuk kuadratik. Dah cantik dah. Ada X kuasa 2, ada X. Dia cuma tak ada C kan. Kalau ikut dia ada 3 benda. Tapi ni ada 2 cerita saja. Jadi kita tengok apa yang tak ada. A dia 1, B dia. Yang nombor dia sebelah huruf X ada, negatif 6. C yang tak ada. Kan sepatutnya ada sesuatu dekat situ. Yang nombor saja tu. So kalau tak ada, letak kosong. Lepas tu, ni tak perlu darab, tak perlu apa. Kita masukkan terus dengan kalkulator. EQN 1, degree 2, A dia 1, B dia negatif 6, C dia masukkan sifar. Kosong. So X dia adalah kosong. Satu lagi X dia adalah 6. So, kalau macam ni, buat 2 kurungan. Biasanya kalau tu, dia jadi tolak kosong. Kita tulis. Okey. Sebenarnya tolak ke tambah boleh je sifar. Kita buat tolak lah. Okey. Yang ni, bila positif, jadi tolak 6. Itu jawapan. Yang E ni jawapan apabila kes, walaupun dia tak ada, C dia, kita masukkan kosong. Kadang-kadang ada juga kes yang macam ni. Tolak 6 contohlah. So, A dia 1 ni contoh sampingan lah. Bagi A dia 1, B yang tak ada. B dia kosong. Sebab apa? B tu dia mesti duduk di sebelah huruf X. Kita tak ada yang X saja. So, kosong. Yang negatif 6 tu apa? Negatif 6 adalah C dia. Okey? Ini cikgu main bagi je. Ada ke nombor dia ni? Kalau kita masukkan dalam kalkulator, A dia 1, B dia kosong, C dia negatif 6. So, akan dapat
Cikgu bagi je lah nombor dia ni. Kalau dapat tekan kalkulator, dia akan dapat perpuluhan. So, nombor ni sepatutnya mungkin dia ada latihan nanti cikgu akan bagi untuk kes yang macam ni. Okey, yang B dia kosong. Nanti nilai dia adalah jawapan yang cikgu main bagi je nombor ni. Okey, itu dia cara untuk mendapatkan punca persamaan. Punca tu apa? Nilai X kan. Nilai-nilai X biasanya kalau kuadratik memang ada dua lah. Dua nilai X daripada kalkulator dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi mohon salin dalam buku Matematik 1 dan latihan cikgu akan berikan. Okey, terima kasih.